Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan pergi kepada bab 2 iaitu pentadbiran negeri-negeri Selat. Seperti yang kamu dah tahu, negeri-negeri Selat ni terbagi kepada 3, iaitu yang pertama iaitu negeri Pulau Pinang, yang kedua ialah negeri Singapura dan yang ketiga ialah negeri Melaka. Okey, kita akan pergi kepada satu persatu bagaimana negeri-negeri tersebut menjadi akhirnya daripada 3 buah negeri menjadi satu diletakkan di bawah satu pentadbiran. Okey, cikgu akan gunakan slide untuk penerangan ini. Okey, sebelum itu cikgu akan gunakan ini. Okey, bab 2 pembentukan negeri-negeri Selat. Okey, yang pertama kita akan tengok dari segi perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Okey, kita akan tengok secara go through latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum perluasan kuasa British. Maksudnya, apakah yang berlaku sebelum tibanya kuasa British di ketiga-tiga buah negeri tersebut. Okey, di sini kamu boleh nampak latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum perluasan kuasa British. Ekspedisi ke timur adalah bagi meningkatkan kekayaan melalui perdagangan. Persaingan dengan Perancis dan Belanda menyebabkan British memerlukan tempatan baru. Maksudnya, apabila Perancis dan Belanda ada wujud persaingan, iaitulah menyebabkan kuasa British memerlukan tempatan baru untuk kepentingan perdagangan dan keselamatan British di alam Melayu. Maksudnya mereka perlu cari tempat lain untuk elakkan berlakunya campur tangan daripada dua kuasa besar, iaitu tadi Perancis dan Belanda. Okey, ini adalah kuasa-kuasa yang mentadbir ataupun memerintah ketiga-tiga buah negeri tadi sebelum datangnya kuasa British. Okey, yang pertama kamu tengok Pulau Pinang di bawah Kesultanan Kedah, Melaka di bawah Kesultanan Melayu Melaka, Singapura di bawah Kesultanan Johor Riau. Tahu kedudukan ketiga-tiga buah negeri ini dalam peta? Okey, seterusnya ini adalah secara ringkas mengenai bagaimana pemerintahan ataupun pentadbiran yang berlaku sebelum perluasan kuasa British. Cikgu tidak akan sentuh ini, kamu boleh lihat sendiri. Okey, kita akan tengok kepada perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Maksudnya kuasa British dah datang ke Pulau Pinang untuk menakluk Pulau Pinang. Okey, mengapakah Pulau Pinang ni menjadi keperluan kepada British adalah disebabkan oleh kedudukan strategik Pulau Pinang. Seperti yang kamu tahu, pulau adalah kata kunci, maksudnya berada di kawasan lautan. Maksudnya kawasan lautan tersebut akan menjadi kawasan laluan perdagangan. Jadi apabila kawasan tersebut menjadi kawasan perdagangan, automatik kawasan tersebut adalah kawasan yang strategik untuk dijadikan sebagai pusat persinggahan oleh para pedagang. Okey, yang pertama ialah sebagai pusat pengumpulan barang. Okey, contohnya di situ dinyatakan British perlu teh dari China. Maksudnya China akan berhenti di situ dan wujudnya proses sistem barter. Tahu proses sistem barter, sistem pertukaran barang. Sebab pada zaman tersebut belum ada lagi sistem mata wang yang betul-betul digunakan secara terus seperti zaman sekarang lah. Okey, yang kedua, pelabuhan persinggahan. Itu yang kamu nampak di sini, pelabuhan persinggahan adalah untuk berdagang ataupun berniaga. Jadi ada perkaitan pengumpulan barang, mungkin mereka nak kumpulkan barang, lepas tu singgah dan berdagang. Okey, yang ketiga ialah sebagai pangkalan tentera. Okey, ini pun dijadikan tempat untuk pangkalan tentera. Maksudnya sekiranya berlaku serangan, jadi Pulau Pinang akan menjadi tempat untuk pangkalan tentera, markas maksudnya, untuk melakukan apa-apa yang berkaitan untuk peperangan, dari segi pertahanan sekiranya diserang. Jadi di situ di Pulau Pinang ini boleh menjadi tempat untuk sebagai markas ketenteraan. Okey. Itu yang kamu nampak di sini, kronologi pendudukan British di Pulau Pinang adalah disebabkan oleh 3 faktor. Ingat 3 faktor pendudukan British di Pulau Pinang disebabkan oleh perebutan takhta. Okey, yang ini kamu boleh lihat adalah disebabkan oleh seorang raja yang tidak berpuas hati dengan jawatan
ataupun taktanya yang tidak diteruskan. Jadi ada berlaku perebutan takhta yang menjurus kepada ketidakpuasan hati raja tersebut yang menyebabkan berlakunya itulah taktik ataupun helah untuk British masuk campur ke dalam pentadbiran yang sedia ada lah. Jadi itulah menyebabkan British senang nak masuk sebab ada seolah-olah dia menggunakan tipu helah, mereka dapat membantu untuk membantu bahawa Tengku Abdullah tu macam tidak layak untuk menaiki tahta sebagai Raja Muda. Okey. Yang kedua ialah ancaman Siam. Siam menuntut penghantaran bunga emas yang terhenti semasa Perang Siam. Jadi apabila berlakunya ancaman, Kesultanan Kedah di Pulau Pinang ni ingin berasa takut. Jadi ingin mendapatkan bantuan daripada kuasa-kuasa yang dapat menentang Siam. Jadi mereka akan gunakan kuasa British. Jadi siapa yang digunakan? Perantara di antara ancaman ni, di antara yang dilibatkan untuk mengatasi ancaman Siam ni ialah Francis Light. Okey. Yang ketiga, apabila Francis Light ni dah terlibat dalam masuk campur mengenai ancaman Siam tadi, jadi wujud pula apabila Francis Light ni dah selesai, jadi akan wujud pula Francis Light ni pula yang menggunakan tipu helah untuk itulah dia gunakan taktik dia untuk mendapatkan Pulau Pinang tu. Dan akhirnya apa yang berlaku di akhirnya ialah Pulau Pinang jatuh kepada kuasa British. Okay, ini adalah pengukuhan kuasa British di Pulau Pinang melalui perjanjian. Ini adalah beberapa yang berkaitan dengan peredaran peristiwa bagaimana terjadinya peluasan kuasa British di Pulau Pinang. Okey, seterusnya peluasan kuasa British di Singapura. Okey, adalah disebabkan oleh dua peristiwa, dua perkara, iaitu peristiwa yang pertama iaitu Perang Napoleon, iaitu Belanda ditawan Perancis, Raja Belanda berundur ke England dan tanda tangan surat Q1795. Jadi maksudnya apabila kuasa Belanda ditawan oleh Perancis, maksudnya automatik Singapura tu akan jatuh kepada kuasa Perancis. Begitulah. Maksudnya jatuh kepada British. Okey, seterusnya kepentingan Singapura. Pelabuhan British Melaka dan Pulau Pinang tidak mampu menyaingi pelabuhan Belanda iaitu Betawi. Singapura lebih strategik untuk bersaing dengan Belanda di alam Melayu. Jadi kedudukannya di selatan Talam Melayu dapat mengawal kegiatan perdagangan di Selat Melaka dan Selat Sunda. Seperti yang kamu tengok dalam kedudukan dalam peta, Singapura berada di kedudukan Selat Melaka dan Selat Sunda. Jadi sangat strategik. Kedudukannya sangat strategik dalam hal-hal berkaitan dengan perdagangan. Jadi itulah menyebabkan kuasa British sangat sayang kepada Singapura ni. Sebab kepentingan Singapura tersebut terhadap ekonomi, perdagangan. Jadi itulah yang menjadi agenda dalaman kepada kuasa British untuk menaluki Singapura. Ini adalah rentetan peristiwa bagaimana pertapakan British di Singapura. Okey. Yang paling penting dalam tokoh yang paling penting dalam pertapakan British di Singapura ni ialah nama yang tidak asing berkaitan dengan Singapura ialah Stamford Raffles. Nama itu tidak akan lari daripada pertapakan British. Memang beliau yang mencari cara untuk menguasai Singapura dan meletakkan kuasa British di Singapura. Okey, cikgu boleh ringkaskan secara begitu saja. Untuk kamu lebih faham lagi, kamu baca rentetan peristiwa tu sehinggalah Singapura tu jatuh kepada kuasa British. Ini juga yang menyebabkan berlakunya Singapura jatuh kepada kuasa British, iaitu isu pewarisan takhta Kesultanan Johor Riau. Jadi di sini kamu boleh tengok juga rentetan peristiwa. Jadi siapa yang terlibat juga di sini ialah Stamford Raffles juga.
dia memainkan peranan untuk masuk campur ke dalam isu pewarisan tahta ni. Jadi itulah menyebabkan kuasa British senang masuk kepada ataupun masuk kepada negeri ini. Ini yang seterusnya, perjanjian mengukuhkan kuasa British di Singapura. Okey, pegawai SHTI iaitu Stamford Raffles dengan seorang lagi iaitu John Crawford, ada dua perjanjian yang dimeterai. Contohnya Stamford Raffles tu dengan Sultan Hussein dan Temenggong Abdul Rahman, sama juga dengan John Crawford. Okey, ini secara ringkas saja, cikgu akan pergi go through saja. Seterusnya peluasan kuasa British di Melaka. Okey, faktor Pakatan British Belanda. Yang pertama adalah sebabkan British berjaya memajukan Singapura dalam tempoh masa yang singkat. Jadi mereka bertekad untuk mempertahankan kedudukan di Singapura kerana yakin Singapura menjadi pelabuhan bebas dan pangkalan tentera yang penting di alam Melayu. Kamu ingat semula tadi kedudukan Singapura itu mana di Selat Melaka dan Selat Sunda, jadi sangat penting. Jadi Belanda pula. Ini adalah pertikaian di antaranya menyebabkan mereka tidak ingin kalah antara satu sama lain. Okey, yang kedua, Belanda mendakwa Singapura berada di bawah lingkungan pengaruhnya. Yang kedua ialah menuntut British berundur dari Singapura. Yang ketiga ialah bimbang kemajuan Singapura menjejaskan perdagangan di Betawi, pelabuhan utama Belanda di alam Melayu. Maksudnya ada isu yang menyebabkan pertikaian Singapura tu berlaku. Sebab ada dua-dua ada kepentingan dan ada poin sendiri untuk mendapatkan mengekalkan kuasa menuntut Singapura. Okey. Jadi apakah yang berlaku? Pakatan British Belanda berlaku jadi adalah untuk menamatkan pertikaian British dan Belanda. Yang kedua adalah dasar persahabatan British Belanda di Eropah dan yang ketiga ialah penyelesaian untuk perdamaian. Maksudnya kalau mereka tak buat begitu, berkemungkinan akan berlaku peperangan di antara kuasa British dan Belanda. Jadi itulah menyebabkan berlakunya Pakatan British Belanda di Singapura. Okey, yang kedua, Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Seterusnya, ini adalah Perjanjian London 1824 yang menyebabkan pembagian kuasa pengaruh British dan Belanda di alam Melayu. Apa yang syarat-syarat yang ditekankan dalam Perjanjian London 1824 adalah yang pertama, British berundur dari Sumatera. Sumatera adalah kepulauan yang berada di sebelah semenanjung Tanah Melayu. Itu adalah Sumatera. Seterusnya, menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda. Seterusnya ialah tidak membuka tempatan baharu di Kepulauan Riau, Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Seterusnya Belanda mengiktiraf penempatan British di Singapura. Maksudnya ada pro dan kontra. Yang kedua ialah menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British. Dan yang ketiga ialah tidak membuka tempatan baru di Tanah Melayu. Seterusnya, kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu iaitu ada 3, pembahagian alam Melayu kepada 2 lingkungan pengaruh barat. Yang kedua ialah perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau dan yang ketiga ialah Selat Melaka di bawah penguasaan British. Jadi ada 3 aspek yang menyebabkan disebabkan oleh Perjanjian London tadi lah, ada 3 pecahan iaitu pembahagian alam Melayu pada 2 lingkungan, perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau dan 3 ialah Selat Melaka di bawah penguasaan British. Di sini kamu boleh nampak Selat Melaka dan Selat Singapura dijadikan sepadan memisahkan pengaruh British dan Belanda. Kamu tengok di situ ada pembahagian di antara Selat Melaka, ada pembahagian di antara sempadan British dan Belanda. Kawasan di sebelah barat dan selatan Selat Melaka meliputi Kepulauan Riau, Lingga dan sekitarnya berada di bawah pengaruh Belanda dikenali Hindia Timur Belanda. Kawasan utara dan timur Selat Melaka meliputi Singapura dan Tanah Melayu berada di bawah pengaruh British dikenali sebagai Tanah Melayu.
Maksudnya ada pecahan. Apabila perjanjian London termeterai tadi, jadi ada pembahagian kepada dua lingkungan pengaruh barat dah. Sebab dua-dua ada kepentingan kan di kawasan yang sama, jadi terpaksa dibagikan. Kalau tidak, akan berlaku perebutan kuasa yang tidak akan berakhir secara singkat lah, maksudnya akan berlarutan dan boleh menyebabkan peperangan berlaku. Okey, yang kedua, perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Yang pertama ialah Johor menjadi tanah jajahan British. Yang kedua ialah pengisytiharan kedaulatan Pahang. Dan yang ketiga ialah berakhir Kesultanan Johor Riau Lingga. Jadi apabila di sini kamu boleh nampak, apabila kuasa British dah masuk campur, jadi memang tidak akan dapat buat apa-apa lah, sebab kuasa British dah mengawal dan mengawasi setiap gerak-geri yang berkaitan dengan Kesultanan Johor Riau ni. Jadi agak sukar untuk Kesultanan Johor Riau ni untuk berkuasa, lebih berkuasa berbanding kuasa British. Disebabkan agenda kuasa British ni lebih sistematik. Disebabkan macam tadi, bersama dengan Belanda tadi mereka ada buat pakatan. Yang kedua ialah perjanjian yang membawa kepada perjanjian London ni tadi. Okey. Seterusnya, Selat Melaka di bawah penguasaan British. Yang pertama, perdagangan di Selat Melaka dikuasai sepenuhnya oleh British kerana memiliki 3 pelabuhan strategik iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Jadi apa yang berlaku, pengunduran Belanda dari Tanah Melayu membuka peluang kepada British untuk meluaskan kuasanya ke negeri-negeri Melayu. Jadi maksudnya yang dulu Selat Melaka ni adalah di bawah penguasaan kuasa-kuasa tempatan lah maksudnya. Jadi apabila British dah menduduki ketiga negeri tersebut, jadi menyebabkan berlakunya itulah selat tersebut menjadi hak milik British di bawah penguasaan British. Okey.